Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syakirin pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Rasanya macam dah lama tak bertemu ataupun kita dah lama tak bersiaran untuk kuliah saya lah di Masjid Asy-Syakirin. Dan Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, pada hadis kita di hadis yang baru. Okey. Jadi perbincangan hadis kita yang lepas tu Alhamdulillah saya rasa dah selesai ya. Jadi hari ini kita akan masuk kepada hadis kita yang ke-35. Hadis yang ke-35 berada di halaman 317 ya, dan bertajuk adab-adab sosial. Okey, di situ. Jadi tajuk kita pada pagi ini hadis 35, adab-adab sosial, halaman 317. Boleh? Dah buka dah semua kitabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Mila. Kak Mila apa khabar? Dah buka dah kitabnya Kak Mila? Ya, jadi hari ini kita akan bincangkan hadis kita yang ke-35 bertajuk adab-adab sosial, halaman 317. Baik. Di halaman 317 kita ada sebuah hadis yang bagi saya agak panjang dan perbincangannya juga akan memakan masa ya, kerana kita akan bincang sedikit demi sedikit daripada setiap perenggan yang ada pada hadis kita. Ya, jadi di sini saya paparkan hadisnya sebagaimana ada juga dalam kitab kita ya. Hadis itu hadis 35. Kita baca terlebih dahulu hadisnya di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau menyebutkan begini. Nabi SAW bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu." Jika dalam kitab kita ya, ada sedikit perbezaan daripada sudut lafaznya. Dalam kitab kita menggunakan lafaz wala yakdhibuhu. Ya, wala yakdhibuhu, ada penambahan lafaz di situ. Tapi tak menjadi masalah lah ya. Betul saja, bukan saya kata di slide saya ini salah ataupun di kitab kita salah, sebab kebiasaannya begitu. Hadis Nabi ni dia kadang-kala ada penambahan lafaznya, ada penambahan daripada sudut penjelasannya. Okey, jadi setiap perawi kadang-kala dia menyebutkan beberapa perkataan yang mana perawi lain tidak menyebutkan. So yang penting hadisnya sahih. Okey, jangan risau ya di situ. Baik. Jadi wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. Kemudian Nabi kata apa dalam hadis ini? At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan pada hadis kita yang ke-35 ini? Baik, kita lihat di sini pada maksud hadisnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis ini, ya, ada beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, ya, sebagai seorang muslim ada etika, ada adab yang perlu kita jaga ketika kita berkomunikasi, ketika kita bergaul dengan masyarakat di sekitar kita. Ya, tak kira sama ada muslim ataupun non-muslim. Ya, walaupun hadis ini jika kita lihat secara umumnya ia menyebutkan tentang kita sesama muslim, tetapi tak semestinya lah, ya, kerana keadaan konteks kita berubah. Konteks kita menunjukkan bahawa pada hari ini kehidupan kita berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi bila namanya seorang itu adalah muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yang menjunjung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada etika, ada adab ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita, tanpa mengira bangsa, agama dan juga warna kulit dan sebagainya. Jadi inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita di dalam hadis ini, supaya bila seseorang muslim mereka memiliki sifat-sifat yang begini, ataupun bila mereka menjauhi semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, akan membentuk satu keharmonian di dalam masyarakat, okay, dan dalam sebuah komuniti. Jadi apa Nabi kata? Janganlah kalian saling mendengki. Ya, jangan kalian saling mendengki. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut apa? Janganlah kalian saling meminta membeli dengan harga yang tinggi, yang mana bukan tujuan membelinya tetapi dengan tujuan untuk menipu. Jangan kalian saling membenci dan jangan saling membelakangi. Janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa larangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita di sini. Nanti insya-Allah satu persatu Ustazah akan kupas. Sebab tu tadi saya kata dia akan bawa kita kepada satu masa yang agak lama untuk kita menghabiskan perbincangan hadis ini. Jadi kita akan bincang tentang dengki, tentang jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, apa yang dimaksudkan untuk setiap perkataan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu. Ya. Jadi di sini pada hadis ini di perenggan kita yang kedua di slide saya di sini, apa kata Nabi? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kita dan teman-teman kita, saudara kita semuslim ini, Nabi kata kita adalah saudara. Justru oleh kerana kalian adalah orang yang disebut sebagai bersaudara. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Iaitu Nabi sebut apa di sini? Jangan menzalimi. Jangan merendahkan dan jangan menghinanya. Jika dalam kitab kita kan ada penambahan lafaz tadi wala yakdzibuhu, maksudnya jangan membohonginya. Okey. Jadi setelah itu apa kata Nabi? Takwa itu di sini. Nabi sebut takwa itu berada di sini. Dan Nabi menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini. Baik. Kemudian apa kata Nabi? Cukuplah seseorang telah dianggap melakukan kejahatan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim di atas saudara muslim yang lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita lihat di sini. Ada banyak perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sila lihat muslimah pada syarah hadis kita, ya, di halaman 318. Kita pergi kepada larangan yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tahasadu. Ya, larangan yang pertama yang terdapat di dalam hadis kita pada pagi ini, first kali Nabi sebutkan apa? La tahasadu. Boleh rujuk ya pada halaman 318 untuk syarah hadis ini. Yang mana maksudnya, janganlah kalian saling berdengki. Okey, janganlah kalian saling berdengki. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan janganlah kalian saling berdengki? Di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan kepada kita, yakni itu maksudnya janganlah sebahagian kalian iri dengan sebahagian yang lain. Iri ni maksudnya kita kata iri hati, dengki, kan? Jealous boleh tak jealous? Jealous tu cemburu Tapi cemburu boleh tak mendatangkan kedengkian? Boleh ke tidak? Saya nak dengar jawapan lah. Boleh tak Kak Mila? Kalau kita jealous, dia boleh jadi dengki tak? Kalau Kak Som nak jawab pun boleh juga. Liza ada di sini, saya nampak dia masuk tadi. Saya tak tahu lah, dia masuk, dia tengok ke dia keluar balik. Ada jawapan tak? Saya nak lihat jawapan daripada jemaah. Kalau kita dengki, kalau kita jealous, boleh mendatangkan kedengkian ataupun tidak? Boleh. Oh, Kak Ida sebut boleh. Puan Sumina pun kata boleh. Nur Hayati, Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Ruhaya pun kata boleh. Oh, semua jawab boleh ni. Kenapa boleh? Okey. Kak Som pun kata boleh, Kak Lila pun kata boleh. Okey. Kak Zah pun kata boleh Ustazah. Ada tambah perkataan belakang. Boleh Ustazah. Okey. Kenapa boleh? Kenapa jealous boleh bawa kepada dengki? Aisyah pun jawab boleh. Sifat jealous boleh timbulkan dengki. Yes. Okey. Liza jawab di sini. Oh, maknanya Liza setia bersama dengan kita. Syikin juga jawab boleh. Oh, semua jawab boleh. Boleh kalau niat buruk, tapi kalau jealous sebab orang tu alim pun boleh. Masya Allah, Puan Aisyah kita dia jawab begitu ya. Boleh kalau niat buruk, dia boleh datangkan dengki. Tapi kalau jealous sebab orang tu alim, pun boleh. Maksud pun boleh macam mana tu, Puan Aisyah? Boleh kalau niat buruk. Maksudnya kalau niat buruk, dia boleh datangkan dengki. Kalau jealous sebab orang tu alim, pun boleh dengki juga ke apa macam mana maksudnya? Envy and jealous bezakan Ustazah. Betul lah, tapi kita tak bincang lah pada hari ini envy and jealous tu. Cuma saya nak tanya saja, boleh ke tidak benda jealous ni, cemburu dan sebagainya boleh datangkan kedengkian ataupun tidak. Jadi ramai yang kata boleh. Okay. Perasaan iri hati akan timbul dalam hati tanpa sengaja. Okey, betul, tanpa sengaja sebab kita manusia biasa. Kadang-kadang kita nampak kawan kita beli baju baru pun kita jealous, betul tak Muslimah? Ya? Kita nampak kawan kita, alah dia beli baju baru lah. Kenapa aku tak dapat beli baju baru je? Apa tu? Kata perasaan cemburu boleh jadi iri hati. Oh gitu. Okeylah, tak apa, kita stop. Kita stop pasal benda ni. Nanti kan panjang cerita pula saya nak masuk kepada perbincangan tentang dengki ini. Baik. Kalau kita lihat di sini ya, dijelaskan kepada kita dalam kitab kita. Dia kata, janganlah sebahagian kalian iri ataupun dengki kepada sebahagian yang lain. Dan sifat iri memang telah terpatri dalam tabiat manusia. Iaitu, kita ni ada perasaan dengki, cemburu ni semua dia benda yang biasa dalam hidup kita. Ya? Jangan iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jadi, sebab apa sifat iri hati ni dia tabiat manusia. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan tabiat ini sebagai ujian bagi diri kita. Ya, sebagai ujian bagi diri kita, kita nak buat macam mana dengan perasaan iri yang ada dalam hati kita ini. Jadi sebab tu perlu belajar. Bila belajar kita tahu bagaimana nak menempatkan iri hati itu tadi pada tempat yang betul. Cuma pada pagi ini kita akan belajar tentang iri hati yang salah. Ya, iri hati yang salah yang mana ada beberapa keadaan yang akan kita sebutkan di sini.
Baik, kalau saya nak jelaskan lebih lagi di situ dalam kitab kita, dia kata iaitu bahawasanya manusia tidak suka kalau diungguli oleh orang lain dari kalangan sendiri dalam apa pun yang merupakan keutamaan. Kenapa ia merupakan satu kita kata tabiat yang ada pada diri kita ataupun sifatlah yang memang ada pada diri kita manusia ini? Kerana kebiasaannya kita tak boleh nampak orang lebih dari kita. Itu kebiasaannya ya. Sebab itu dia perlu diletakkan pada tempat yang betul. Kan? Kita nampak mungkin orang tu lebih pandai daripada kita. Dia lebih pandai masak ke, lebih pandai menjahit ke, lebih pandai, lebih bagus daripada sudut perniagaannya. Yang mana kita pun sama-sama ada perkara-perkara yang sedemikian. Kita pandai masak, dia pun pandai masak. Tapi dia lebih pandai masak daripada kita. Kebiasaannya, saya kata kebiasaannya. Tak semualah, tapi kebiasaannya. Orang yang begini, dia akan rasa kenapa dia lagi bagus daripada aku. Itu kebiasaan yang ada pada diri manusia. Mula-mula memang dia akan ada rasa sedemikian. Tetapi bila kita faham tentang dengki ini daripada sudut agama, perspektif agama, bagaimana Nabi SAW membincangkan dan bagaimana para ulama menjelaskan tentang hal ini, rasa cemburu, rasa dengki yang mula awalnya berada dalam hati kita, dia akan kita letakkan di tempat yang sebenarnya. Sebab itu, pada hari ini kita akan bincangkan tentang kategori-kategori orang yang dengki. Mana yang boleh, mana yang tidak. Okey, jadi kita lihat di sini. Orang yang dengki ada beberapa kategori. Orang yang dengki ada beberapa kategori. Dalam kaitan iri ini manusia terbahagi beberapa macam. Dia kata ada beberapa macam, ada beberapa jenis manusia yang dengki. Jadi kategori yang pertama kita lihat saya berikan dengan beberapa kategori ataupun beberapa jenis manusia yang dengki. Cuma dalam kitab kita tak berikan jenis-jenis itulah Tapi dalam perbincangan saya akan berikan kepada beberapa jenis supaya kita mudah faham. Dan pada pagi ini kita akan pergi kepada jenis yang pertama. Jenis yang pertama kita lihat begini. Kategori yang pertama ini adalah dalam kitab kita Muslimah. Boleh rujuk. Di antara mereka ada yang berusaha agar nikmat yang ada pada orang yang dia iri itu hilang dengan cara berbuat zalim terhadapnya. Baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ada orang yang dalam kategori pertama ini, dia akan usaha untuk hilangkan nikmat ataupun kelebihan yang ada pada seseorang. Tidak kira sama ada dia nak hilangkan itu daripada sudut perkataan dia ataupun perbuatan. Kemudian di antara mereka ada yang berusaha agar nikmat itu berpindah menjadi miliknya. Dan ada juga yang berusaha menghilangkannya dari orang yang didengkinya saja tanpa berusaha agar nikmat-nikmat tersebut berpindah menjadi miliknya. Dan ini adalah yang paling buruk dan paling keji di antara kedua macam iri. Satu, untuk kategori yang pertama dijelaskan begini. Orang yang dengki yang berada pada kategori yang pertama ini, dia begini cara dia. Dia begini cara dia. Berusaha nikmat yang ada pada orang yang didengki hilang dengan berbuat zalim, tidak kira sama ada dari sudut perkataan atau perbuatan. Berusaha. Maksud perkataan atau perkataan inilah mungkin kita buat cerita, kita fitnah dia sehingga apa yang dia miliki hilang dengan perkataan kita. Mungkin kita nampak kan orang tu famous, dia popular, kita benci, tak suka, tak sukanya famous pula dia tu kan, tak sangka jadi popular. So kita pun fitnah. Kita jaja fitnah, kita sebarkan fitnah tentang orang yang popular itu tadi yang kita dengki sampai dia jatuh daripada kemasyhuran yang dia miliki. Sehingga orang dah tak pandang dah dia lagi kerana
lidah kita yang menabur fitnah ke atas orang tersebut. Ini dengki namanya. Padahal dia tak buat benda yang kita sebutkan. Tapi kita sebarkan fitnah yang pelbagai macam kan. Mungkin orang pun tak tahu kita yang sebarkan fitnah itu. Orang pun tak tahu siapa yang buat gini, tak tahu. Si empunya diri tu tadi pun dia tak tahu siapa yang menyebarkan perkara tersebut. Kerana orang dengki ni kita tak tahu muslimah. Ya, kadang-kadang kita kawan kan, orang yang paling dekat dengan kita rupanya. Yang paling banyak tahu rahsia kita tu, dialah yang paling dengki dengan kita. Yang kita tak pernah sangka, takkanlah orang yang baik dengan saya, dia boleh buat begini. Tapi selalunya orang yang paling baik dengan kita itulah, ya, bila dia dengki yang begitu dahsyat. Jadi kalau orang itu dengki dengan kita, daripada sudut ucapannya, dia akan menabur fitnah sehingga kita hilang kenikmatan yang kita ada. Mungkin kita baru dinaikkan pangkat, dia tak puas hati. Dia pun sebutlah je cerita yang bukan-bukan kepada bos kan, kepada employee. Dia sebut macam-macam lah kepada majikan kita ke apa kan, tentang kita, dia tak boleh percaya tu ada tu gini. Akhirnya orang termakan kata-kata dia yang menyebabkan kita hilang nikmat itu tadi. Ataupun daripada sudut perbuatan. Perbuatan ni maksudnya tindakannya lah kan. Tolak ke apa kan, jatuhkan ke apa, accident ni macam drama ya, okay. Accident kan ke apa kan, buat satu plan, dia naik apa ni, kereta, lepas tu kita langgar ke apa ya. Ini satu yang kita panggil sebagai perbuatan. Okay. Kemudian jika kita lihat pada poin kita yang kedua tentang orang yang berada pada kategori yang pertama ini, dia bila dia dah hilangkan nikmat itu tadi kan, dia akan usaha nikmat itu berpindah pada diri dia. Dia nampak orang tadi popular contohnya. Dia nak kemasyhuran itu, apa ayat dia? Kemasyhuran itu berpindah kepada dia. Bila orang itu dah jatuh dengan fitnah yang dia ucapkan, di sinilah masanya untuk dia mengambil peluang meraih kemasyhuran pula. Maknanya, dia ambil kemasyhuran orang lain lalu memindahkan kemasyhuran itu pada diri dia. Okay, saya harap faham ya. Ataupun tadi, bila kawan tu tadi dah hilang jawatan dia ataupun dah hilang pangkat dia tu tadi kan, pangkat itu ataupun jawatan tersebut akan berpindah kepada dia. Dia ambil alih nikmat itu tadi. Jadi orang yang dengki pada kategori yang pertama, selalunya dia akan berusaha supaya nikmat itu menjadi miliknya. Dia dah hilangkan, terus jadi milik dia. Okey, terus jadi milik dia, begitu. Baik, namun ada juga mereka yang berada pada kategori yang pertama ini, ya, dijelaskan kepada kita, berusaha menghilangkan tanpa berusaha nikmat berpindah menjadi miliknya. Ini disebutkan paling buruk dan keji sebagaimana perbuatan iblis. Okay, ada orang memang dia nak hilangkan nikmat yang ada pada diri kita. Tapi dia tak ada usaha untuk memindahkan nikmat itu pada diri dia. Dia cuma nak hilangkan sahaja. Dia macam gini, muslimah. Kalau aku tak dapat, kau pun aku pastikan kau pun tak dapat. Namun adakah kerana dia nak dapat semula apa yang dia hendak? Tak. Tapi bagi dia puas hati sama-sama tak dapat. Orang dengki dia begini. Yang paling buruk dan paling keji. Kenapa dia sebut paling buruk dan paling keji? Kerana itulah perbuatan ataupun sifat iblis. Jika kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya ya muslimah, di sini dijelaskan kepada kita ini adalah dengki, iaitu iri yang tercela dan dilarang. Dan inilah dosa iblis, iaitu dia rasa dengki terhadap Nabi Adam AS ketika dia melihat Nabi Adam AS mengungguli para malaikat.
kerana Allah telah menciptakan beliau dengan tangannya, memerintahkan para malaikat bersujud untuk menghormati beliau, mengajarkan beliau nama-nama dari segala sesuatu serta memberi beliau tempat tinggal di sisinya. Sehingga iblis terus berusaha mengeluarkan beliau dari syurga hingga dia berhasil mengeluarkan beliau darinya. Jadi, ini kita panggil sebagai contoh dengki yang paling dahsyat yang Allah telah muatkan dalam Al-Quranul Karim. Allah ceritakan kepada kita bagaimana dengkinya iblis kepada Nabi Adam AS. Sifat yang ada pada dia yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan iblis itu yang asalnya merupakan penduduk syurga, lalu Allah keluarkan dia daripada syurga kerana sifat dengki itu. Kerana orang yang dengki, dia tak layak untuk duduk di dalam syurga Allah. Dan adakah setelah dia keluar, begitu sahaja keadaan dia? Dia puas hati bila dikeluarkan? Tak. Dia terus berusaha untuk mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga juga. Ini yang kita kata pada yang ketiga itu. Berusaha menghilangkan, ya, tanpa berusaha nikmat berpindah menjadi miliknya. Adakah setelah iblis keluarkan, maksudnya setelah dia menggoda, dia buat perkara-perkara yang jahat, dia berjaya mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga, dia dapat syurga tu? Tak, dia tak dapat. Ini maknanya dia usaha hilangkan sahaja, tanpa dia berusaha untuk dapat kembali ke dalam syurga itu. Ini perangai yang betul-betul jahat. Perbuatan yang paling keji, yang paling buruk. Jika kita ya muslimah, kita nak rujuk. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah ceritakan tentang iblis ni, tentang dengki dia dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Antaranya yang boleh saya kongsikan pada pagi ini, cuba muslimah buka surah Al-A'raf pada ayat 11 hingga 22. Cuba lihat di situ. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang iblis dan kedengkiannya dalam surah Al-A'raf ayat 11 hingga 22. Okey. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-11 hingga 22, Allah ceritakan bahawa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu itu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat. Apa yang Allah katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maksud sujud di sinilah tunduk hormat. Ini sebagaimana yang Imam Ibn Rajab Al-Hanbali jelaskan tadi dalam kitabnya. Maksud sujud di sinilah tunduk hormat kepada Nabi Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah kata, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk di kalangan mereka yang bersujud ataupun di kalangan mereka yang tunduk hormat itu. Jadi Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah tanya kepada dia, apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Allah perintahkan kepada iblis, kepada para malaikat ini untuk sujud kepada ataupun untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, tetapi iblis enggan mentaati perintah Allah. Kemudian Allah tanya, kenapa engkau tak taat kepada perintah aku? Apa yang menghalang engkau untuk tunduk hormat kepada Adam? Apa kata iblis kepada Allah? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia.
Khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Apa kelas aku nak sujud dekat dia? Inilah kata iblis kepada Allah. Kenapa aku nak sujud pada dia? Kadang-kadang kita macam tu, betul tak? Apa kelas aku nak datang ceramah dia? Macam gitu kan. Apa kelas? Bagus sangat ke dia tu kan? Apa kelas? Tak layak lah orang macam aku nak duduk dalam kuliah dia. Kadang-kadang kita cakap gitu apa? Tak layak lah aku ni nak duet dengan dia. Tak layak. Kadang-kadang kita pun begini. Betul tak? Kita manusia ada sifat yang begini. Ini Allah tunjukkan example, contoh kepada kita bagaimana permulaan pertama sifat dengki wujud di kalangan makhluk. Bermula daripada iblis ini. Yang sombong, asalnya sombong. Takbur. Kerana dia rasa dia lebih bagus, dia lebih hebat. Sebab itu kita ni yang muslimah, kalau kita rasa kita lebih bagus, lebih hebat daripada orang lain, hati-hati. Bimbang-bimbang jadi macam ni. Ya, bimbang-bimbang jadi macam iblis ni. Bila kita kata, aku lagi bagus daripada dia, aku lagi baik daripada dia, aku lagi cantik daripada dia, aku lagi tu, ini bila kita kata saya lebih, bermakna ada yang tak kena dengan hati kita ni. Ada yang tak kena dengan akhlak kita. Periksa kembali. Ya, periksa kembali. Kemudian kita lihat di sini. Bila dia kata kepada Allah begitu, Allah pun halau dia keluar daripada syurga. Apa kata Allah kepada dia? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Tadi saya kata, orang yang dengki, dia tak layak duduk dalam syurga Allah. Orang yang sombong, tak layak duduk dalam syurga Allah. Sombong, dengki, semua ini. Sifat-sifat yang begini, perangai yang begini, memang dia bukan sifat ahli syurga. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarrah minal kibr. Tidak masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada sebesar biji zarah, kecil, maksudnya kecil sangat zarah ni ya, yang ada dalam hati dia daripada kesombongan. Kecil sikit pun tak boleh. Ia tak melayakkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah. Apatah lagi kalau sombongnya sebagaimana iblis itu. Ya? Sombongnya sebagaimana iblis itu tadi. Yang secara terang-terangan dia tunjukkan di hadapan Allah tentang kesombongannya yang mana dia kata, aku lagi bagus daripada dia. Kenapa nak tunduk hormat pada dia? Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata pada dia, turunlah engkau daripada syurga. Kerana apa? Orang tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah kamu darinya, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis, dia kata kepada Allah, Qala anzirni ila yaumi yub'athun. Qala innaka minal munzarin. Dia minta kepada Allah penangguhan. Tangguhkan untuk aku hingga kepada hari kebangkitan. Iaitu hari kiamat. Dia minta sampai tangguhkan untuk dia. Itu berilah tangguh saya. Okay, sampai ke hari kiamat. Dan Allah kata, dipersilakan. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Allah berikan keizinan. Okay, nak minta tangguh, silakan. Aku berikan keizinan kepada engkau. Yang mana, dia di sinilah bermula daripada kesombongannya, akhirnya menjadikan dia makhluk Allah yang dengki. Lalu apa kata dia kepada Allah? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Nampak tak? Dendam, benci, dengki ni semua membuatkan seseorang dia lupa tentang asal usulnya. Iblis, Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan dia. Tapi kerana dengki dia, dendam dia kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga umat manusia, dia lupa tentang siapa yang menciptakan dia. Sehingga apa dia kata di hadapan Allah? Dia kata gini, kerana engkau dah menghukum aku sebagai sesat, maka
aku akan benar-benar menjadi makhluk yang menghalang anak Adam iaitu umat manusia daripada jalan engkau yang lurus. Ini janji dia di hadapan Allah. Kemudian apa kata dia? Thumma la'atiyannahum. Maksudnya di sini dia kata, aku bukan hanya akan halang umat manusia, iaitu anak Adam ini daripada jalan yang lurus. Tetapi aku akan pastikan aku datangi mereka daripada pelbagai arah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia kata, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri, dan engkau tidak akan mendapati mereka, ramai di kalangan mereka yang tidak bersyukur kepada engkau. Ini janji dia di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia, untuk menyerang umat manusia daripada pelbagai arah. Apa maksud dia? Bila dia kata kepada Allah, dia akan datang daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Bila kita merujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir, ya muslimah, di sini Iblis dia menyebutkan tentang 4 arah. Depan, belakang, kanan dan kiri. Dia nak rosakkan umat manusia daripada kesemua arah ini. Yang mana maksudnya, ya, Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau menjelaskan bahawa apa yang dijelaskan di sini ialah daripada riwayat Ibn Abbas, ya. Dia ambil, diletakkan dalam kitab di sini. Ali ibn Abi Talha menuturkan dari Ibn Abbas. Maksudnya di situ, kalau bila dia kata daripada arah depan, maksudnya aku berikan keraguan pada mereka tentang akhirat mereka. Okey? Aku berikan keraguan pada mereka tentang akhirat mereka. Jadi kalau dia datang daripada arah depan, dia berikan keraguan kepada kita tentang akhirat kita. Betul ke ada akhirat? Betul ke engkau ni nanti Allah nak seksa engkau? Betul ke nanti ada penghisaban? Buat je lah dosa banyak-banyak, tak payah takut. Akhirat tu tak wujud. Ini dia punya cara dia. Tak payah takut, lama lagi. Entah ada ke tidak. Kau pasti ke ada akhirat tu? Dia berikan keraguan tentang akhirat. Betul ke ada titian sirat? Betul ke ada syurga dan neraka? Ini adalah bentuk-bentuk yang dia lakukan supaya kita manusia ni jadi orang yang sesat. Bila dia datang daripada arah belakang, tak cukup dengan itu ya muslimah, dia akan datang daripada arah belakang ni, dia akan cakap kepada kita supaya kita ni jadi orang yang suka dengan kehidupan dunia. Bila kita suka dengan kehidupan dunia, kita akan tinggalkan kehidupan akhirat kita. Kita akan lalai dengan dunia kita, cinta terhadap dunia, takut mati, kan bekerja keras 24 jam tanpa fikir tentang amalan ibadah. Dia akan usaha supaya kita tinggalkan akhirat dan cinta kepada dunia dengan secinta-cintanya yang menyebabkan kita akan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bila dia datang daripada arah kita yang kanan, maka dia akan dikata apa? Aku akan samarkan tentang urusan agama mereka. Betul ke kau ni bohong tu boleh masukkan kau ke dalam neraka? Tak apa, bohong sunat. Gitu kan. Tak apa, bohong sunat. Ada ke bohong sunat tu kan? Okay. Tak apa, bohong sunat kan. Pandai-pandai je kita ni manusia ni kan. So inilah. Tak apa, semua tak apa. Dia samarkan. Padahal hukumnya jelas. Ya, hukumnya jelas. Ada beberapa perkara dalam agama kita ni hukumnya jelas. Tetapi dia sengaja samarkan hukum-hukum itu. Ya, samarkan hukum-hukum yang ada dalam agama kita supaya kita buat perkara yang maksiat. Dan bila dia datang daripada arah kiri kita, maka Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan maknanya dia akan buat kita suka dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, dia akan buat kita suka dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang akhirnya menyebabkan kita masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Ini
janji dia di hadapan Allah kerana dia dengki kepada umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala asalnya masukkan ke dalam syurga. Jadi, kita lihat di sini. Apabila syaitan ini dia janji pada Allah, ya, kerana dengki dia tadi kepada manusia, dia janji kepada Allah akan serang manusia daripada pelbagai arah, depan, belakang, kanan dan kiri. Suara saudara hilang kejap. Dia janji kepada Allah akan menyesatkan manusia daripada jalan yang lurus dan dia akan datangi manusia daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri itu tadi. Di sini kita dapati Nabi SAW ada mengajarkan kepada kita dengan doa. Ni cantiknya agama kita ni Muslimah. Ya. Nabi SAW sering berdoa dengan doa ini. Pagi, petang, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Kerana apa? Kerana janji si iblis ini akan merosakkan manusia daripada pelbagai arah. Sebab itu di sini Nabi SAW banyak berdoa, banyak mengajarkan kepada kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa ini supaya ia menjadi amalan kita bagi mendinding diri kita agar tidak termasuk dalam jebakan syaitan itu tadi. Jebakan iblis. Tak termasuk. Doa pada Allah, minta. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala memang izinkan iblis, syaitan untuk ganggu kita daripada pelbagai arah itu. Sebagai, sekali lagi saya kata, ujian kepada umat manusia. Sebagai ujian kepada umat manusia. Dan kita perlu berusaha, ya, untuk sekarang dah tahu dah ni, benda ni, kita tak kata benda ni, kenapa Allah tak cerita pada kita? Tak ada maknanya kalau nanti sampai dekat dalam neraka, kita kata pada Allah, aku tak tahu apa syaitan akan serang kita daripada kanan, kiri, depan, belakang. Aku pun ikutlah, aku tak tahu. Oh, tak ada maknanya cakap gitu sebab dalam Al-Quran Allah dah cerita pada kita. Bahkan Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita dengan doa supaya kita dapat lindungi diri kita, minta kepada Allah. Banyak-banyak setiap hari, pagi, petang, minta pada Allah, jaga kita daripada pelbagai arah itu tadi. Ya, Nabi SAW setiap hari pada waktu pagi dan petang, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluarga. Di sini doanya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, itu aibku, amankanlah aku dari sebarang rasa takut yang ada pada diri aku. Dan last ini, inilah permintaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala agar daripada pelbagai sudut apa doanya? Wahfazni baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, lindungilah aku dari bahaya yang datang dari arah. Ya, tadi syaitan kata apa? Iblis kata apa? Aku akan datang. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Dia kata kepada Allah, aku akan datangi umat manusia ini daripada apa? Ya Allah, jaga aku daripada bahaya yang datang kepada Allah arah belakang mereka. Sebab itu Nabi SAW juga berdoa di sini, wa min khalfi, jagalah aku daripada arah belakang.
Tidak kira sama ada ia gangguan iblis, gangguan syaitan, apa-apa sahaja bahaya yang datang daripada arah belakang. Iblis dengan penuh kedengkiannya juga tadi, dia janji kepada Allah, dia akan datangi kita daripada arah kanan dan kiri. Sebab itu di sini Nabi SAW minta kepada Allah, jagalah aku daripada arah kanan dan kiri aku. Dan di sini Nabi SAW juga menambah dua arah. Ya, atas dan bawah. Apa kata Nabi? Wa min fawqi, maksudnya daripada arah atasku. Jika ada sebarang bahaya yang boleh datang daripada arah atas kita ini, ya, apa-apa yang perkara yang bahayalah. Mungkin jalan ke apa kan, nak kena ada orang buang sampah ke apa, kena kepala. Ini makna benda-benda bahaya. Benda-benda bahaya ni muslimah tak semestinya kita kata tentang gangguan syaitan. Tapi apa-apalah perkara kemalangan ya, kita minta kepada Allah jaga kita daripada arah atas. Dan juga Nabi sebutkan di sini, wa a'udzubika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung kepadamu dari bahaya yang datang tak disangka dari arah bawahku. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Maksud doa ini doa yang sahih. Amalkan, kita nak amalkan doa-doa, baca doa-doa yang sahih. Kadang-kadang kita ni muslimah suka cari doa-doa pelik-pelik, tak tahu kenapa. Sedangkan Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa yang Masya Allah, pelbagai macam doa yang sahih, yang boleh amal, tak nak amal pula. Nabi dah ajar kita dengan doa yang sahih, yang betul, tinggalkan pula doanya. So di sini, kita dah kongsikan dengan doa yang sahih. Yang Nabi baca setiap pagi, setiap petang, hafal, baca, amalkan setiap hari. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada dengki dan janji iblis itu tadi. Yang mana janji nak sesatkan kita, yang mana dia janji nak datang untuk ganggu kita daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Minta kepada Allah ya, supaya kita ni jadi manusia yang terjaga, yang terlindung daripada kedengkian iblis tersebut. Sebab itu di sini dalam kitab kita dapati bahawa Nabi SAW, bila kita bincang tentang kategori yang pertama ini, muslimah, kita tahu bahawa kategori yang pertama untuk orang yang dengki, tentang doa ini saya dah habis, saya dah selesaikan perbincangannya. Bila kita bincangkan tentang manusia yang dengki pada kategori yang pertama, yang paling dahsyat. Kenapa dia paling dahsyat? Yang paling keji, paling buruk? Kerana ia adalah satu sifat yang dicontohkan oleh iblis. Yang Allah dah rekodkan penceritaannya dalam Al-Quran sebagai pengajaran untuk diri kita manusia ini agar jangan jadi sebagaimana iblis. Ya, jangan jadi sebagaimana iblis yang ada sifat dengki itu tadi. Yang mana nampak orang ada kelebihan, ada nikmat, orang baru pindah rumah besar, kan orang baru ambil maid, anak masuk sekolah yang bagus. Kita ni nampak kita dengki. Ya, ada. Saya ada jumpa satu kes yang mana dia jealous. Kawan dia pindah rumah besar, kan baru ambil maid. Apa dia buat? Dia sihirkan maid tu. Kesian maid, tak tahu salah ni. Dia sihirkan maid kawan dia tu. Dia sihirkan maid tu tak boleh buat kerja. Kan dia sihirkan rumah dia. Baru pindah, oh kau baru renovate rumah kau cantik rumah kau. Aku pastikan kalau aku tak dapat renovate rumah aku tak dapat ambil maid, kau tak akan bahagia dengan apa yang kau ada. Ada manusia yang begini. Ini sifat iblis. Ya, sifat iblis yang begini. Yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan. Huru-hara rumah orang tu. Huru-hara. Kerana apa? Dengki yang ada pada orang yang dia kenal, yang rapat dengan dia. Dan itu berlaku di sekitar kita, muslimah. Saya nak kata ginilah, biar orang dengki pada kita, kita ni jangan jadi orang yang dengki. Kita jangan jadi orang yang dengki. Sebab ia tak bawa ke mana. Ya, yang bawa ke, kita ni bawa ke mana? Ke neraka. Maksud saya tak bawa ke mana tu, ia adalah perbuatan yang sia-sia. Yang hanya bawa kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jal.
Kadang-kadang, maaf saya kata, kita ni orang perempuan kan, sebab kuliah ni pun untuk muslimah, jadi saya nak fokuslah untuk orang perempuan. Kadang-kadang kita orang perempuan, ya Allah, hai. Macam dah tak ada lelaki lain dah kadang-kadang. Ya, berebut lelaki ya. Lelaki ramai dekat lelaki ni ramai. Tapi nak yang itu juga sampai sanggup sihir, sanggup membunuh. Kerana apa? Kalau aku tak dapat kahwin dengan Mamat ini, kau Minah, kau jangan harap kau dapat kahwin dengan dia. Aku tak dapat, kau pun tak dapat. Kalau kau dapat kahwin dengan dia, aku pastikan kau tak bahagia dengan dia. Sebab apa? Aku kenal dia dulu apa? Alasan apa? Aku kenal dia dulu. Kenapa pula mesti kau yang kahwin dengan dia? Kita ni yakinlah dengan qada dan qadar. Takdir Allah, jodoh itu adalah takdir Allah, muslimah. Ya, jodoh tu takdir Allah. Contoh, zuriat juga takdir Allah. Kadang-kadang kita kahwin tahun yang sama, kan? Kemudian kita belum ada anak, kawan kita yang kahwin sama hari, sama date dengan kita, dia pula ada anak dulu. Ada orang dia tak puas hati, saya kata. Dia akan pastikan kandungan itu gugur. Ini bahayanya. Saya nak pesan gini, muslimah. Kalau kita ada yang mengandung, jangan suka tunjuk perut. Maaf ya, saya kata, satu itu adalah aurat. Kan, baby bump, apa bump semua tu kan, ini, perut kita ni aurat, muslimah. Jangan ambil gambar, tunjuk di IG, tunjuk di FB, bentuk susuk tubuh perut kita tu. Ya, maaf kalau saya kata ini kasar. Mungkin nanti ada orang kata, Ustazah ni ekstrim betul lah, itu tak boleh, ni tak boleh. Tapi saya nak cakap perkara yang real, yang reality. Berapa banyak mata yang tak suka dengan nikmat perut yang kita ada tu. Maksudnya nikmat mengandung yang kita ada. Kita tak tahu siapa yang dengki pada kita. Jadi jangan kita suka-suka tunjuk, oh 1 month, first time. Tak payah kita ni. Ya, tak perlu kita buat benda-benda yang begini. Sebab mata yang memandang ini, kita tak tahu hati mereka bagaimana. Jaga diri kita. Jaga apa yang kita miliki. Jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Letakkan ia pada tempat yang betul. Kadang-kadang ada orang tak suka kita ada zuriat. Sebab itu dia matikan zuriat kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya kata. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kedengkian yang ada dalam hati dia. Tak semua yang kita ada perlu kita kongsikan pada orang ramai. Kena ingat itu, ya. Tak semua yang kita ada, tak semua yang kita miliki perlu kita kongsikan pada orang ramai. Kerana kita tak tahu apa yang dirasai oleh orang lain, terutamanya tentang kedengkian itu tadi. Kita tak tahu siapa yang ada sifat sebagaimana iblis. Kita tak tahu siapa yang baik. Iblis ini, dia di hadapan Nabi Adam AS baik. Kenapa Nabi Adam AS ya, bukan nak tergoda, termakan dengan pujukan dia untuk makan ataupun untuk dekat pada satu pokok yang Allah kata, La taqraba hazihi syajarah. Allah pesan kepada Nabi Adam dan isterinya, jangan kalian dekat dengan pokok ini. Tapi walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan peringatan kepada Nabi Adam, kenapa Nabi Adam termakan dengan apa yang diucapkan oleh iblis? Kerana dia datang pada Nabi Adam dengan bentuk yang begitu baik sekali. Dia kata, aku dah lama duduk syurga, aku tahu apa yang terbaik. Dia cakap dengan mulut yang manis dan sebagainya. Tapi di belakang dia penuh dengan kejahatan yang akhirnya Nabi Adam termakan dengan kata-kata dia. Itu usaha iblis yang dengki itu tadi. Jadi sebab tu saya kata kita tak pernah tahu sesiapa di kalangan kita yang ada sifat, yang ada perangai macam iblis. Kita tak boleh suuzon pada orang lain, muslimah, betul. Ya, saya bukan mengajar untuk suuzon dengan netizen ke, dengan orang di sekitar kita, dengan teman ke apa. Kita tak boleh suuzon, betul. Tapi kita ada satu keperluan untuk memiliki sifat yang berhati-hati ataupun sikap yang berhati-hati ketika kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak nafikan bahawa di sebalik kebaikan ada kejahatan. Ya, di sebalik kebaikan ada kejahatan yang tak pernah kita tahu. Yang mana ramai orang berselindung di sebalik topeng-topeng kebaikan.
Yang sebenarnya mereka itu adalah manusia yang dengki, paling dengki, memiliki sifat pendengki pada kategori yang pertama ini. Tapi sebagaimana yang ingin saya jelaskan itu tadi, kita biarlah. Ya, kalau ada orang dengki itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita dah belajar, kita dah tahu, kita kena pastikan, kita perlu didik diri kita, hati kita agar tidak jadi sebagaimana iblis itu tadi. Kerana apa? Di sini Nabi SAW ada menjelaskan kepada kita tentang sifat dengki, sifat benci. Dalam kitab kita, hadis ini ada di halaman 319. Ya, saya nak ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini. Iaitu, apa kata Nabi? Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Ada penyakit umat-umat sebelum kalian telah menjalar dalam diri kalian. Maknanya, hasad dengki, kebencian, ia bukan sifat yang hanya ada pada umat Nabi SAW. Tetapi umat yang sebelumnya, yang mana saya kata ia bermula daripada iblis itu tadi, ia terus berada pada umat manusia. Sehinggalah kepada hari ini. Dan sampailah bila kita mati pun benda ni dia tak stop. Sebab apa Nabi kata dia dah menjalar, dah masuk dalam diri manusia. Nah, sebab tu Nabi pesan kepada kita begini. Hiyal haliqatu, hiyal haliqah. Maksudnya, apa ni kata ni? Allah maksud. Al-hasad wal baghdha, dengki dan juga benci ini, dia merupakan satu sifat yang mencukur. Nabi kata apa? La aqulu tahliku sya'ara. Aku tak kata, bila aku kata hasad dan benci ini sesuatu yang mencukur, itu ialah mencukur rambut. Tapi ia mencukur agama. Walakin takhliqud din. Dengki, iri hati, benci, ia adalah sifat yang mencukur agama kita. Wallazi nafsi biyadih. Nabi kata apa di situ? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalian tidak masuk syurga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Mahukah kalian aku beritahu yang menguatkan hal itu pada kalian? Sebarkanlah salam di antara kalian. Nabi kata apa? Kalian ni tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Orang yang ada dengki, orang yang ada benci, dia tidak boleh menyebarkan kasih sayang. Sebab itu kita lihat mereka yang dengki, mereka yang jiwanya penuh dengan kebencian, dia dah tak lihat pada siapa yang dia dengki, pada siapa yang dia benci. Dia tak kenal adakah itu isteri, itu suami, anak, ibu, ayah, cucu ataupun siapa. Dia tak kenal dah siapa. Sebab tu kita tak hairan ada emak yang dengki dengan anak, ada anak yang dengki dengan emak. Ada di kalangan adik-beradik yang dengki dengan adik-beradik yang lain. Dia tak kenal adakah itu darah daging sendiri ataupun bukan. Maka sebab itu Nabi kata apa? Ia mencukur agama. Maksudnya mencukur agama ialah kita akan buat perkara-perkara yang membuangkan agama, hukum-hukum agama daripada diri kita. Kita akan menzalimi, bahkan kita akan sampai kepada satu tahap untuk menghapuskan orang itu kerana kedengkian dan kebencian yang sudah bermaharajalela dalam hati kita. Sebab tu Nabi kata apa? Kalian tidak dianggap sebagai orang yang beriman sehingga kalian menjadi orang yang saling mengasihi. Dan bila kita nak jadi insan yang saling mengasihi, pastinya tak mungkin orang yang saling berkasih sayang itu jiwanya penuh dengan kedengkian dan kebencian. Tak mungkin begitu. Kita akan jadi insan yang penuh hatinya dengan kasih sayang, ya, dengan keihsanan, simpati, empati. Dalam hati ini, bila jiwa kita bersih daripada dengki dan benci muslimah. Tapi kalau penuh dengki dan benci, tak mungkin ada kasih sayang. Kalau ada, saya kata ia adalah kasih sayang yang fake. Kan?
fake love. Kasih sayang yang palsu. Kasih sayang yang tak boleh kita terima sebagai sesuatu yang ikhlas dan jujur sebagaimana seharusnya ada pada diri seorang Muslim. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Tidak berkuranglah keimanannya apabila kalian ini tidak saling mengasihi sebagaimana kalian sayang pada diri kalian. Kalian tak sayang pada saudara kalian sebagaimana kalian sayang pada diri kalian. Jadi antara cara untuk kita hilangkan kedengkian, kebencian itu ialah menyuburkan kasih sayang dalam diri kita. Yang mana Nabi sebut di sini, ia bermula dengan menyebarkan salam. Ya, tapi bukan salam yang gurauan, salam yang main-main ya. Yang salam ini maksudnya menyebarkan salam yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengukuhkan ukhuwah, mengiratkan ukhuwah, ya, bukan satu yang dibuat sebagai permainan dan ejekan. Sebab ada orang beri salam ni main-main juga kan. Kita ni pun tak boleh terima yang sedemikian. Yang penting apa pun yang kita buat daripada sudut kasih sayang, ya, menyebarkan salam, ia merupakan sesuatu yang ikhlas kita lakukan kerana Allah. Lantaran setiap sesuatu yang kita buat bukan kerana Allah, tak kira apa pun, ya, daripada sudut mencintai, daripada sudut mengasihi, kasih sayang, berbuat baik, menyebarkan salam itu tadi, kalau kita buat bukan kerana Allah, ia adalah perbuatan yang kita kata ikut perangai iblis tu tadi. Ya, sebab tu kita kena usaha. Apa pun yang kita buat ikhlas kerana Allah. Okey Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Sebab untuk perbincangan dengki ini kita ada beberapa kategori lagi. Masih lagi belum diselesaikan. Pada hari ini kita baru bincang kategori yang pertama. Okay, insyaAllah kita akan masuk pada kategori yang kedua, ketiga dan keempat untuk habiskan. So tadi saya kata nak bincang hadis kita yang ke-35 ini dia amat memakan masa. Untuk satu perkataan, iaitu la tahasadu, itu saja ia makan berminggu-minggu. Okay, so kita pun tak boleh lah ya, saya pun tak boleh nak selesaikan perbincangan semuanya pada satu masa. Nanti kan dah sampai pukul 12.30 ke pukul 1 kan semua cabut lari ya, pakat-pakat lari ya, sudah lapar aku dengar dia berbual. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa dan juga dengan kesihatan. Saya tak dapat nak ambil soalan untuk pagi ni sebab saya ada urusan untuk dilakukan. Jadi ya, terima kasih kepada semua yang mengikuti. Di situ ada Kak Ram kita, Kak Nur ya, wa iyakunna. Okay, ada Puan Sabania, ya, ada Puan Nul Nawawi, okay, Umi Saleha juga, Kak Som. Terima kasih kepada semualah yang turut serta dalam pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang. Ingat ya, pada minggu yang keempat. Sebab kuliah kita 2 kali sahaja dalam sebulan. Minggu 4 kan? Saya harap betul lah ya. 2 minggu 2 dan minggu yang keempat. Ya, minggu 2 dan minggu yang keempat. Okey, insyaAllah kita jumpa pada minggu yang keempat pada bulan ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.